Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak buat satu lagi counter review. Okay, counter par resources Berhad. Alright, kita tengok sikit dia punya company website dia. Alright, so ini adalah par resources Berhad. Kalau kita tengok dari segi laman web dia, kita tahu syarikat ni syarikat besi ya, syarikat penghasilan besi terutamanya aluminium. Okay, aluminium industry. Okay, so korang boleh tengok dia punya laman web dia. Dia agak tersusun, agak menarik juga laman web dia. Okay, kita boleh tengok capability dia, structure, fabrication. So syarikat ni lebih kepada pembuatan besi lah, lebih kurang, terutamanya aluminium. Okay, so kita tengok sikit tentang dia punya volume hari ni 325 juta. Dia agak tinggi juga. Dia agak tinggi dengan pembelian 27 juta dan penjualan 10 juta. Okay, so syarikat ni agak tinggi dari segi volume. Okay, so kita tengok kepada quarter report. Okay, so quarter report syarikat pun agak bagus. Okay, pada 23 November itu quarter report dia mencatatkan keuntungan. Okay, keuntungan pada bulan 6 juga keuntungan, bulan 3 pun masih keuntungan. Okay, so agak bagus dari segi FA dia ataupun fundamental dia. So kita tengok pada annual dia pun syarikat pun mencatatkan keuntungan juga. Okay, syarikat mengalami kerugian pada 2018. Okay, tetapi selepas itu mencatatkan keuntungan pada pertengahan bulan 2019. Okay, 2020 dan juga 2021. Okay, so ketiga-tiga kuartal ni okay, mencatatkan keuntungan. Alright, so itu sedikit tentang dia punya fundamental dia. Okay, so kita tengok sikit tentang dia punya technical chart dia. Alright, so secara dasar dia kalau kita tengok ya, menarik juga okay, counter par ni. Alright, kita tengok pada area sini. Okay, sudah bermula volume yang amat tinggi ya. Okay, pada 11-10 November hingga 7-8 Disember. Okay, mencatatkan banyak juga volumenya. Okay, banyak juga volume. So agak menarik okay, counter ni. Okay, so kita tengok sikit tentang dia punya pattern dia. Alright, pattern dia kalau kita tengok okay, syarikat ni kalau kita ambil pada 20 okay, dia pernah mencatatkan satu volume yang sama pattern dengan yang ini okay, pada 2018. Okay, kalau kita tengok okay, dia pernah mencatat ketinggian pada 12 sen setengah. 12 sen setengah sebelum dia mencatatkan sebelum dia menurun dan membuat sideways. Okay, pada sideways, alright. Pada sideways, harga saham ni pernah mencecah dalam 7 sen setengah dan juga dia punya support pada 4 sen. Okay, so daripada Jun 2018 sehingga Ogos okay, 2020. Okay, pada musim PKP kalau kita ambil daripada musim PKP pun dia tidak membuat banyak kenaikan okay, daripada March. Okay, daripada March ni. Alright, daripada March okay, paling rendah 4 sen okay, dia naik pun sehingga paling tinggi pun dalam lingkungan 7 sen pada 7 sen setengah pada paling tinggi pun 7 sen sahaja. Okay, paling tinggi pun 7 sen sahaja. Okay, sebelum dibuat kenaikan. Okay, so dibuat kenaikan dan dibuat satu lagi resistance kat sini ya. Alright, okay, so 10 sen. Okay, so dari segi dasarnya daripada musim PKP dulu kita ambil daripada March tu. Kalau kita tengok dia punya pattern, okay, kenaikan dia okay, amat slow. Okay, kenaikan dia naik tapi dia slow saja, slow and steady. Okay, tapi dia naik. Okay, sebelum pada bulan November dia dah start. Okay, dia dah start untuk breakout. Okay, dia break the resistance lama dia yang ini 12 sen setengah ni. Okay, 12 sen setengah sebelum dia naik sehingga ketinggian lebih kurang okay, 18 sen. Okay, sekarang ni berada di atas 18 sen dan dia bertahan pada 18 sen. Okay, 18 sen setengah. Okay, dia tutup pada 18 sen setengah. So nampak menarik sebenarnya. Okay, dengan support 12 sen setengah. Okay, dia ada support kat sini. Dia support dekat 14 sen lah. Okay, 14 sen. Alright.
Alright, so dia ada support 14 sen setengah dengan resistance 18 sen. So sekarang ni saham ni sudah berjaya melepasi, ditutup di atas resistance dia. So bermaksud ada potensi untuk dia naik lebih tinggi. Okay, tengok daripada pattern pun ataupun daripada volume, okay, dan juga pattern nampak saham ni akan naik lagi. Okay, akan naik lagi. Okay. So cuma kita nak pastikan, okay, so next resistance, ya, aku rasa next resistance pada yalah. Okay. Okay, so selepas ni adakah dia akan naik? Okay, mungkin akan naik sebab apa, dia dah melepasi 18 sen. So kita nak tengok sikit lah, adakah dia ada potensi untuk naik ataupun mungkin dia turun ke bawah. Okay, mungkin dia turun ke bawah. So kita tak tahu, alright, potensi dia. So kita tengok pada MA cross. So MA cross, okay, MA cross dicatatkan, aku rasa dah lama buy signal dia kat sini lagi, dah menunjukkan buy signal sebelum volume besar ni datang. Okay, dia dah ada buy signal kat sini, bermaksud harga dalam lebih kurang 9 sen memang cantik. Okay, 9 sen. Okay, so tunggu saja saham ni naik. Okay, naik sehingga 18 sen. Okay, alright, 18 sen. Dia dah 50% dah dia naik. Okay, dalam masa lebih kurang 2 bulan saja. Tak sampai 2 bulan pun. Okay, dalam sebulan lebih saja. Okay, so MA cross dah menunjukkan buy signal. Kita tengok pada MACD, potensi dia tunjuk MACD. MACD dia dah naik. Okay, lama dah naik sebenarnya. Okay, dah lama, lagi lama. Okay, so sekarang kedua-duanya dah berada di atas, jauh di atas kosong. Okay, so jauh di atas kosong. Okay, so ada potensi untuk saham ni mungkin berada di area sini saja, ataupun MACD berada di atas sini, di area sini, ataupun kalau dia turun pun dia turun tak jauh lah. Okay, dia main dalam area atas, tapi still akan berada di kawasan-kawasan sini. Okay, daripada segi MACD. Okay, so kita tengok pada weekly pula. Weekly pun sama, okay, dah naik. Alright, monthly pun dah naik. Okay, so bermaksud dari segi MACD, okay, dari segi MACD sudah naik tinggi sebenarnya. Okay, naik tinggi. Alright, daripada potensi dia berkemungkinan dia akan berlega di kawasan-kawasan atas kosong ni. Okay, dari segi atas kosong ni lah. Alright, so ada kemungkinan dia jatuh juga. Okay, ada kemungkinan dia jatuh, tapi sebabkan dia dah buat satu dia dah pecah resisten dan dia bertahan di atas resisten, ada kemungkinan dia naik lah. Ada kemungkinan dia naik. Okay, ada kemungkinan dengan volume beginilah. Okay, dengan volume sebanyak ni. Okay, alright, so itu MACD. Kita tengok kepada RSI dan juga stokastik. Okay, stokastik. Okay, alright, so stokastik, okay, RSI, stokastik, okay, dah mencecah. RSI dah mencecah overbought. Okay, stokastik pun dah mencecah hampir-hampir overbought. Okay, agak tinggi juga. Okay, dalam keadaan begini, alright, agak tinggi sebenarnya saham ni. Okay, agak tinggi. Alright, jadi kita tengok pada weekly pula, sama. Okay, dah juga overbought. Okay, ini pun dah sampai overbought weekly. Alright, monthly pun sama. Okay, kedua-dua. So kesemua, alright, kesemua indikator menunjukkan saham ni dah mencapai tahap tinggi. Okay, dah mencapai ke tahap overbought. Okay, RSI ke tiga-tiga time frame. Okay, RSI mencapai overbought, stokastik pun mencapai overbought, MACD pun dah naik tinggi. Okay, jauh daripada kosong-kosong. Okay, apa yang aku boleh jangka tentang saham ni, okay, apa yang boleh jangka tentang saham ni, kalau dia nak bertahan, okay, kalau dia nak bertahan, dia kena bertahan dalam 18 sen. Okay, ada kemungkinan dia bermain di kawasan 18 sen ni. Okay, kalau dia nak tinggi lagi, dia kena melepasi resisten dia yang seterusnya. Sekejap ya, check resisten dia seterusnya. Sebab apa, saham ni dah naik tinggi juga. Okay, resisten yang seterusnya kalau kita tengok
Susah juga nak determine resistance ni. Susah juga nak nampak resistance dia. Nampak. Apa yang aku boleh cakap, dia dah melepasi resistance yang seterusnya. 18 sen ni adalah resistance lama dia. Okay, dia dah lepas resistance 12 sen. Okay, lepas tu dia lepas resistance 18 sen. 14 sen setengah dia dah lepas. Dia dah hampir ke 18 sen setengah. Okay, ini percubaan yang ini resistance yang seterusnya. Dan next resistance aku tak berapa nampak. Okay, dia terlalu kecil kat sini. Okay, tapi yang paling penting bagi aku adalah saham ni kena bertahan dalam area 18 sen. Okay, kalau dipecah, kalau dia turun lagi bermaksud dia nak cari kawasan ni. Okay, dia kena cari 14 sen setengah ni yang support dia, ataupun dia kena bertahan dalam area 16 sen. Okay, 16 sen ni adalah dia kena bertahan dekat area sini lah. Okay, kalau dia turun pun, okay, dalam 16 sen ke 18 sen. Okay, tapi aku jangka saham ni akan naik. Okay, aku jangka saham ni akan naik, tetapi berkemungkinan dia berlega-lega dalam 18 sen. Okay, tapi tengok dulu macam mana. Okay, pantau saja sebab apa MACD dah tinggi. Okay, kedua-dua semua RSI dan juga stochastic juga dah tinggi. Okay, so kalau kita tengok kepada Bollinger Band. Alright, Bollinger Band. Okay, kalau tengok kepada Bollinger Band pun dah terkeluar daripada upper band. Okay, dia dah terkeluar pada upper band. Alright, so agak kurang sesuai untuk membeli pada masa ni. Okay, kalau nak beli pun dalam area-area sekitar sini sekitar sini. Tapi aku sarankan dalam 16 sen ni lagi baik lah. Sebab apa, dia dekat middle band ke sini. Okay, middle band. Alright, so middle band, okay, 16 sen paling terbaik lah. Okay, tapi kalau atas sikit pun okey lah. Pada 17 sen, okay. Yang penting dia dalam sekitar sini. Tapi ini dah upper band, dia dah keluar daripada Bollinger Band. Okay. Alright, itu saja untuk saham PAR Resources. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.